Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah mangkat. Polis ada maklumat terbaru mengenai keberadaan Jolo. Assalamualaikum, saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah mangkat di Institut Jantung Negara IJN di Kuala Lumpur pada pukul 8.50 pagi tadi. Kabar duka cita ini disahkan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menerusi satu kenyataan media. Datuk Seri Wan Rosdi turut memohon agar rakyat jelata mendoakan roh almarhum dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan bersama-sama para syuhada. Jenazah almarhum Sultan Ahmad Shah dibawa dari IJN ke Istana Negara kira-kira pukul 11 pagi untuk dikafankan sebelum diterbangkan ke Pangkalan Udara Kuantan dan kemudiannya dibawa ke Istana Abu Bakar di Pekan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Dr. Salehuddin Ishak, rakyat yang ingin menziarah dan memberi penghormatan terakhir boleh berbuat demikian bermula malam ini sehingga pukul 9 pagi esok. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang kini berada di luar negara dijadualkan berangkat ke Istana Abu Bakar pagi esok. Istiadat rasmi pemakaman dijadualkan bermula pada pukul 9 pagi dan jenazah almarhum dibawa ke persada di Istana Abu Bakar untuk penghormatan terakhir oleh kerabat dan orang kenamaan bermula pukul 11 pagi. Sementara itu, kenderaan yang membawa jenazah almarhum tiba di Istana Negara kira-kira 11.20 pagi. Kerabat diraja yang hadir memberikan penghormatan terakhir adalah Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norashikin, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris almarhum Tuanku Munawir. Turut hadir memberikan penghormatan terakhir yang di Pertuan Negeri Melaka Tun Dr. Khalil Yaakob, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan beberapa Menteri Kabinet. Kira-kira pukul 5 petang, van jenazah khas membawa keluar jenazah almarhum melalui pintu 1 Istana Negara menuju ke Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang sambil diiringi kenderaan peronda polis. Van khas yang membawa jenazah almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah tiba di Pangkalan Udara Subang pukul 5.40 petang diusung masuk ke dalam pesawat A400M oleh Pegawai Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan diterbangkan ke Pangkalan Udara Kuantan pukul 6.30 petang. Mengiringi jenazah almarhum ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dan kerabat Diraja Pahang. Turut hadir Menteri Besar Selangor Amiruddin Ashari, Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin dan Ketua Polis Selangor Datuk Nur Azam Jamaluddin. Lagi mengenai perkembangan jenazah almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah, pesawat yang membawa jenazah almarhum selamat tiba dengan pesawat M6404 di Pangkalan TUDM di Pekan kira-kira pukul 7.11 malam sebentar tadi. Ya, dan untuk perkembangan semasa kita berlintas langsung di Istana Abu Bakar Pekan Pahang bersama wartawan Muhammad Hazwan Azman. Silakan Azwan. Saya kini berada di pekarangan Balai Urung Seri Istana Abu Bakar Pekan bagi memberi gambaran semasa keadaan di sini, di mana jenazah Kebawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar dijangka akan tiba bila-bila masa lagi. Berdasarkan maklumat baru diterima, jenazah almarhum baginda tiba di Pangkalan Udara TUDM Kuantan pada jam 7.20 malam tadi dan dibawa ke Istana Abu Bakar Pekan ini. Turut mengiringi jenazah almarhum baginda adalah
Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sejurus tiba nanti, jenazah almarhum baginda akan disemayamkan di Balairung Seri Istana Abu Bakar Pekan ini sebelum dimakamkan pada hari esok. Bermula malam ini, orang awam dibenarkan menziarahi di Istana Abu Bakar Pekan sehingga jam 11 pagi esok. Manakala bermula jam 11 pagi, ziarah terdiri daripada kerabat-kerabat dan VVIP bagi memberikan penghormatan terakhir buat almarhum baginda sebelum dimakamkan. Dan ingin saya kongsikan di sini, bagi mereka yang ingin hadir di istana hari ini, dinasihatkan memakai pakaian yang sesuai, iaitu bagi lelaki berpakaian baju Melayu serta samping berwarna hitam dengan songkok berlilit putih, sementara bagi wanita berpakaian baju kurung atau jubah berwarna hitam, bertudung atau memakai selendang. Sementara itu, jenazah almarhum baginda dijadualkan akan dimakamkan di makam Diraja Pekan bersebelahan pusara bonda baginda selepas solat Zuhur hari esok. Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Ayahanda almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni almarhum Sultan Abu Bakar mangkat pada usia 88 tahun memegang tampuk pemerintahan negeri Pahang selama 45 tahun sebelum diambil alih oleh ananda Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 12 Januari lalu, ekoran keadaan kesihatan baginda yang tidak mengizinkan. Baginda juga pernah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-7 bermula 26 April 1979 hingga 25 April 1984 dan pernah dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong pada 21 September 1975. Dan sekian dahulu yang saya dapat kongsikan keadaan semasa di pekarangan Balairung Seri Istana Abu Bakar Pekan ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Hazwan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali merafak salam takziah atas kemangkatan Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah almarhum Sultan Abu Bakar. Ucapan salam takziah itu dizahirkan menerusi kenyataan media yang dikeluarkan pejabat Perdana Menteri. Beliau turut mendoakan semoga roh almarhum dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Pada masa yang sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail turut merafak ucapan takziah kepada seluruh kerabat Diraja Pahang menerusi laman Twitternya. Selain beliau, barisan Menteri Kabinet turut menzahirkan ucapan takziah menerusi laman sosial masing-masing. Antaranya Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuziah Saleh. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dan Pemangku Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan turut menzahirkan ucapan takziah menerusi laman Facebook dan Twitter. Dalam pada itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dalam sidang media di Wisma Seri Pahang memaklumkan negeri Pahang akan berkabung selama 40 hari bermula 12.30 hari siang tadi. Beliau berkata selama tempoh berkabung, semua bendera negeri akan dikibarkan setengah tiang dan untuk tempoh 3 hari pertama bermula hari ini sehingga 12.30 hari Sabtu, tiada acara keraiyaan atau hiburan dibenarkan. Beliau juga memaklumkan kerabat Diraja Pahang akan berkabung selama 100 hari. Jenazah almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah dikafankan di Istana Negara di Kuala Lumpur sebelum diterbangkan ke Pangkalan Udara Kuantan. Kemudian jenazah dibawa ke Istana Abu Bakar di Pekan. Rakyat yang ingin menziarah dan memberi penghormatan terakhir boleh berbuat demikian bermula malam ini sehingga 9 pagi esok. Mulai pada malam ini, segenap lapisan masyarakat dibenarkan untuk menziarah jenazah sehinggalah ke pukul 11 pagi esok.
Mereka yang ingin menziarah diingatkan untuk berpakaian berkabung serba hitam yang sesuai dengan golongan wanita dinasihatkan untuk memakai tudung atau selendang. Istiadat rasmi pemakaman dijadualkan bermula pada 9 pagi esok dengan jenazah almarhum dibawa ke persada di Istana Abu Bakar untuk penghormatan terakhir oleh kerabat dan orang kenamaan bermula 11 pagi. Jenazah almarhum seterusnya akan dibawa ke Masjid Sultan Ahmad Shah yang terletak bersebelahan makam diraja dan solat jenazah akan diimamkan oleh Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman sebelum dimakamkan selepas zuhur esok. Beliau juga mengesahkan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang kini berada di luar negara dijadualkan berangkat ke Istana Abu Bakar pagi esok. Semua surau dan masjid di negeri Pahang juga diminta untuk mengadakan tahlil selama 3 malam berturut-turut bermula hari ini. Sultan Selangor Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj memerintahkan agar bendera negeri Selangor dikibarkan separuh tiang bermula hari ini dan esok. Ya, ia bagi menghormati kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menerusi laman Twitternya. Amiruddin juga turut merafa ucapan takziah ke atas kemangkatan Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah menerusi laman Twitter. Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah diputerakan pada 24 Oktober 1930 di Istana Mangga Tunggal, Pekan dan merupakan anak anda ketiga almarhum Sultan Sir Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah. Apabila peperangan tamat, almarhum belajar di Sekolah Clifford Kuala Lipis dan tinggal bersama orang kebanyakan di asrama sekolah sebelum melanjutkan pelajaran di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Pada 1944, ketika berusia 14 tahun, almarhum dilantik menjadi Tengku Mahkota Pahang. 4 tahun kemudian, almarhum meneruskan pelajaran dalam bidang pentadbiran awam di Worcester College, Oxford sebelum ke University College Exeter, Devon bagi kursus pentadbiran tempatan sebelum menjalani latihan sambil bekerja di Majlis Daerah Perbandaran di Sidmouth selama 3 tahun. Ketika berusia 35 tahun, almarhum Sultan Haji Ahmad Shah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Batalion Infanteri Tentera Persekutuan yang berpengkalan di Kem Batu 5 Mentakap. Almarhum gemarkan sukan dan terkenal sebagai pemain polo yang hebat selain meminati hoki, badminton dan golf. Almarhum mengahwini Tengku Haji Afzan pada 22 April 1954 dan dikurniakan 2 putera dan 5 puteri, termasuk yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah yang merupakan putera pertama almarhum. Pada 7 Mei 1974, almarhum Sultan Ahmad Shah dilantik sebagai Sultan Pahang ke-5 selepas kemangkatan ayahanda baginda Sultan Abu Bakar. Beberapa bulan selepas pertabalan Sultan Pahang ke-5, almarhum dilantik timbalan Yang di-Pertuan Agong mengambil alih tugas Yang di-Pertuan Agong apabila Sultan Yahya Petra bercuti. Almarhum dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-7 menggantikan Sultan Yahya Petra yang mangkat pada 1979. Pada 1982, almarhum dianugerahkan anugerah bola sepak Olimpik antarabangsa dan menjadi satu-satunya orang Malaysia yang menerima anugerah berprestij itu. Selain menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada 1984, almarhum Sultan Haji Ahmad Shah turut dilantik sebagai Ketua Perlembagaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sejak Februari 1983. Selepas kemangkatan Tengku Afzan pada 29 Jun 1988, almarhum mengahwini Sultanah Hajah Kalsum pada 1991 dan dikurniakan seorang putera. Pada 15 Januari 2019, almarhum turun tahta selepas anak anda baginda Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Abdullah dimasyurkan sebagai Sultan Pahang ke-6.
Kemangkatan Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ditangisi pelbagai lapisan rakyat di Pahang. Ini kerana almarhum seorang raja yang cukup dekat dengan masyarakat selain sentiasa mengambil berat apa sahaja masalah yang dihadapi segenap lapisan rakyat. Rata-rata daripada penduduk menyifatkan almarhum raja berjiwa rakyat, mudah didampingi dan disenangi ramai. Saya sebagai rakyat Pahang Jati yang berasal dari Pahang berasa amat sedih dengan kemangkatan Sultan Haji Ahmad Shah, seorang sultan yang berjiwa rakyat. Saya sedih jugalah kan, dengan masalah negeri Pahang kan, rakyat bersedih lah. Eratnya hubungan rakyat Pahang bersama kerabat di raja negeri itu tidak perlu dipersoal kerana almarhum merupakan contoh terbaik dalam menyantuni masyarakat di bawah naungannya. 45 tahun di negeri Pahang, rasa terharulah. Kami sebagai rakyat negeri Pahang terharu. Saya juga mewakili generasi kedua terharu dengan jasa dan pengorbanan tuanku selama ini di negeri Pahang. Sangat-sangat sedih dengan kemangkatan baginda, yang mana baginda adalah sentiasa di hati rakyat, di mana setiap kesusahan rakyat, setiap bencana yang menimpa rakyat dia akan sampai juga. Pernah berjumpa dengan tuanku banyak kali lah di dalam kampung saya, di kampung Kuala Lipis, Pahang. Semasa tuanku menziarahi kampung kami pada tahun 60-an sama dengan Tengku Puan Pahang, rasa terharulah dengar kemangkatan baginda ini. Menurut seorang karya masjid, Ahmad Mustamar Yaakob, masjid di kawasannya akan mengadakan majlis tahlil khas 3 malam berturut-turut untuk almarhum sebagai menghormati kesedihan kerabat di Raja Pahang. Selain itu, beliau sendiri sangat menyenangi kepribadian almarhum yang disifatkan sebagai seorang yang merendah diri. Kemangkatan Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah pagi ini, dan kami dengan rasa sangat sedihnya bagi pihak rakan-rakan karya di sini, dan dengan kami juga akan mengumumkan bahawa masjid ini akan mengadakan majlis tahlil untuk 3 hari berturut-turut. Kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah turut memberi kesan kepada golongan penggiat seni dan selebriti tempatan. Mereka menzahirkan sembah takziah terhadap pemergian Sultan berjiwa rakyat ini. Penyanyi nombor 1 negara Datuk Siti Nurhaliza dan catatan di Instagramnya menyatakan Patik dan suami menyembah takziah kepada bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong seluruh kerabat di Raja Pahang di atas kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Sementara itu, Chief Tersohor Negara Datuk Rizwan Ismail atau Chef Wan juga menzahirkan ucapan sembah takziah atas kemangkatan almarhum. Ratu Jas Negara Datuk Sheila Majid dalam catatan di Instagramnya merafak sembah takziah atas kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah. Beliau juga menyatakan semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh almarhum. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menerima kunjungan hormat daripada bekas Ketua Hamas Khalid Mashal serta delegasi di Putrajaya hari ini. Pertemuan yang berlangsung hampir 40 minit itu membincangkan situasi semasa di Palestin. Khalid turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dan rakyat Malaysia yang sentiasa menjadi penyokong kuat Palestin serta menyuarakan sokongan dalam pemulihan hak tidak terpisah rakyat negara itu. Sebagai anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Malaysia terus menyumbang ke arah usaha menangani isu asas dan mencapai keadilan selain penyelesaian secara aman berhubung konflik Israel-Palestin. تجاه كل هذه الموضوعات وهو دائما مع فلسطين وشعبها وقضيتهم. وهذه فرصة لنقول للشعب الماليزي العزيز ولوسائل الإعلام أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ولن يستسلم للعدو الصهيوني.
Beliau turut memaklumkan pertemuannya bersama Tun Dr. Mahathir turut menyentuh mengenai pelan damai Palestin-Israel yang dinamakan Perjanjian Abad ini oleh Amerika Syarikat. Menurut Washington, bahagian pertama pelan damai itu akan didedahkan pada persidangan antarabangsa di Bahrain akhir bulan depan bagi menggalakkan pelaburan di tebing barat dan semenanjung Gaza. Polis mempunyai petunjuk positif mengenai keberadaan ahli perniagaan yang diburu Low Taek Joe atau lebih dikenali sebagai Joe Low. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata polis akan cuba membawa pulang ahli perniagaan kontroversi yang terbabit dalam skandal One Malaysia Develop Berhad 1MDB ke Malaysia dalam masa terdekat kerana mempunyai beberapa petunjuk baharu. Saya serius. Ada. Maksudnya dah kena bahas dia? Oh, tak, dah lama dah. Tapi dah semakin hari dia punya nyawa dia semakin apa lah. Ya? InsyaAllah. Itulah yang dikatakan jenayah ni tak berbaloi. Mana kita nak meluk, ya? tidak akan selamat di mana-mana pun kalau nak melakukan jenayah. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan petunjuk baharu yang dikumpul polis ketika ini berhubung ahli perniagaan tersebut. Beliau memaklumkan perkara tersebut selepas mengadakan lawatan singkat ke sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan Pasir Mas, Kelantan. Beliau bagaimanapun enggan mengulas ketika ditanya mengenai adakah Joe Low berada di China. Katanya tindakan yang dilakukan Joe Low telah menyebabkan negara berhutang dengan kadar yang tinggi dan ahli perniagaan itu sepatutnya menerima balasan terhadap perbuatannya. Beliau turut menyifatkan tindakan ahli perniagaan itu yang sering membuat kenyataan melalui peguamnya dari Macau dan Hong Kong sebagai pengejut. Susulan pengumuman keputusan pemilihan umum Pemilu Republik Indonesia 2019 pada 21 Mei oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, beberapa siri demonstrasi dilaporkan berlaku sekitar Jakarta Pusat bagi membantah keputusan itu. Rakyat Malaysia di Indonesia diminta menjauhi kawasan-kawasan tumpuan peserta demonstrasi, mengikuti perkembangan terkini dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan dari semasa ke semasa. Demikian menurut kenyataan media oleh Kementerian Luar Malaysia. Antara lokasi tumpuan demonstrasi adalah di hadapan Ibu Pejabat Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di Jalan MH Tamrin. Setakat ini 6 orang dilaporkan meninggal dunia, manakala 117 lain tercedera. Situasi di Jakarta Pusat kini terkawal dan masih dalam keadaan siap siaga. Kementerian Luar Negeri juga mengesahkan bahawa tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat atau terkesan secara langsung akibat demonstrasi tersebut. Seorang bekas pegawai kanan sebuah syarikat swasta bergelar datuk di reman 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah bernilai 135 juta berkaitan pembelian kereta perisai. Ya, perintah reman sehingga Sabtu ini dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Siti Ros Lizawati Muhammad Zanin membolehkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan lanjut mengikut Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Suspek berusia 56 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM pada 10.40 malam semalam. Menurut sumber, hasil siasatan SPRM dapati jumlah suapan tersebut dipercayai telah diseleweng daripada peruntukan projek bernilai lebih 7.5 bilion ringgit daripada kerajaan. Katanya siasatan tersebut membabitkan pembekalan kereta perisai AV8 bernilai 7.5 bilion ringgit dan kereta perisai AV4 bernilai 155 juta ringgit. Pelaksanaan pelbagai inisiatif rangsangan ekonomi secara berjimat cermat akan meningkatkan prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK lebih baik pada suku ketiga dan keempat tahun ini. Penasihat ekonomi kepada Menteri Besar Selangor Dr. Zulkifli Zakaria berkata prestasi positif KDNK seterusnya akan mencerminkan prospek ekonomi negara yang lebih baik tahun ini. Langkah kerajaan meneruskan projek-projek mega dan pada masa sama melangsaikan hutang negara secara berperingkat akan mengukuhkan ekonomi untuk jangka sederhana dan panjang.
pada pendapat saya, ekonomi kita akan terus berkembang, dan sekiranya kita boleh capai KDNK ni pada tahap 4.9 ataupun 5 pada suku ke-3 atau ke-4, maka ini boleh menjelaskan lagi bahawasanya ekonomi kita mula membawa bibit-bibit yang baik, rancangan yang amat baik dan boleh maju ke hadapan. Beliau menjelaskannya kepada RTM bagi mengulas prestasi suku pertama KDNK 2019. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengucapkan takziah atas kemangkatan Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Musta'in Billah. Tunku Ismail yang juga pengurusi Liga Bola Sepak Malaysia MFL berkata almarhum Sultan Ahmad Shah telah banyak menyumbang dalam pembangunan bola sepak tanah air. He have given a lot dalam kita punya football industry, and it is time for us all to work hard to carry out that legacy, dan committed dengan agenda yang ada, iaitu untuk membangun, bukan saja membangunkan, tetapi kita kena pastikan yang bola sepak tanah air akan maju. Tunku Ismail ditemui dalam sesi sidang media di Johor Bahru, Johor. Bagi Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Datuk Hamidin Mohamad Amin menyifatkan kehilangan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai hilangnya seorang pejuang tulen dalam membangunkan bola sepak negara. Ya, keikhlasan almarhum dalam pembangunan bola sepak negara tiada tolok bandingnya. Sudah tentu dengan kemangkatan Sultan Haji Ahmad Shah almarhum adalah satu kehilangan besar kepada, bukan saja kepada rakyat negeri Pahang, tapi adalah kehilangan kepada kehilangan seorang pejuang ataupun pemimpin bola sepak negara kita yang hampir sebahagian masa usia baginda ataupun almarhum telah disyurahkan kepada bola sepak. Banyak lagi yang menjadi momen indah saya, iaitu pada saya tak ingat pada SEA Games di Korat, saya juga menjadi pengurus pasukan membawa pertama kali pingat perak untuk futsal pasukan Malaysia. Ketika itu di mana pasukan bola sepak telah kalah di dalam kelayakan kumpulan. Dan sudah tentu pengalaman lain yang bersama yang saya bersama dengan almarhum tidak dapat diucapkan lagi. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta seluruh warga bola sepak tempatan merafak sembah takziah ke atas Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong, ke Duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Pahang, kerabat diraja Pahang dan seluruh rakyat negeri Pahang di atas kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Almarhum yang bermula sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNP merupakan Presiden FAM yang paling lama berkhidmat pada 1984 hingga 2014. Di bawah teraju almarhum, pertandingan bola sepak tempatan melalui satu evolusi pesat, bermula dengan Liga Semi Pro yang diperkenalkan pada 1989 sebelum menjadi profesional pada 1996 dan ditransformasikan kepada Liga Super pada 2004. Kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah turut dirasai oleh dunia persilatan Melayu. Demikian menurut Yang di-Pertua Persatuan Silat Seni Gayung Malaysia Kebangsaan PSSJMK, Datuk Adiwijaya Abdullah. Pertubuhan Silat Seni Gayung Malaysia, walaupun almarhum tidak di dalam persilatan, tetapi kita silat adalah juga boleh dikategorikan sebagai badan silat. Agak terasa juga kehilangan baginda
yang telah banyak menyumbang tenaga ataupun menyumbang sumbangan kepada sukan negara kita. Paparan itu menutup Nasional 8 edisi Rabu 22 Mei. Ya, kepada umat Islam, selamat menunaikan solat tarawih. Seluruh warga kerja bilik berita TV RTM merafak sembah takziah atas kemangkatan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Ramadan.